Assalamualaikum murid-murid. Okey, hari ini kita akan pelajari mengenai tajuk ke-8 iaitu tajuk kedudukan. Cikgu skip dulu tajuk panjang jisim dan isi padu, dan tajuk ke-7 bentuk kita dah belajar masa sebelum ni. Okey, jadi kita akan teruskan dengan tajuk kedudukan. Okey, untuk tajuk kedudukan ni kamu perlu memahami beberapa istilah yang ada dalam kedudukan. Okey, iaitu 3 ini yang cikgu tulis warna merah ni: lajur, baris dan juga titik rujukan. Okey, kita tengok sini. Gambar 4 orang sekeluarga sedang menanam anak padi. Mereka ada 4 lajur dan 3 baris petak sawah. Okey, apa itu lajur dan apa itu baris? Okey, lajur cikgu tandakan dengan menggunakan warna merah. Okey, lajur pertama, lajur kedua, lajur ketiga dan lajur keempat. Itu kita panggil sebagai lajur. Okey, dan yang seterusnya adalah baris. Baris cikgu tanda warna ungu. Okey, baris pertama, baris kedua dan baris ketiga. Itu adalah baris. Okey, jadi ada 4 lajur dan 3 baris petak sawah. Okey, dan satu lagi titik rujukan tu adalah ini, pondok ni yang warna kuning ni. Maksudnya kita akan sebut kedudukan tu berdasarkan titik rujukan pondok. Okey, tengok dekat bawah ni dia ada bagi contoh. Okey, angah. Mana angah? Okey, tandakan angah dengan warna hitam. Okey, ni angah. Angah berada dekat sini. Okey, angah berada di 3 petak ke kanan. So, 1 petak ke kanan, 2 petak ke kanan, 3 petak ke kanan. Lajur. Okey, dan 1 petak ke depan dari pondok. Okey, 1 petak ke depan dari pondok. So, ini kawasan angah. Okey, jadi itu adalah kedudukan angah. Okey, kita sebut lajur dulu, baru kita sebut baris. Okey, acik. Yang contoh kedua, acik. Acik itu tanda warna hijau. Okey, ni acik. Acik duduk kat sini, berada di lajur pertama, lajur 1. Ini lajur 1 dan baris kedua. 1, 2, baris kedua. Okay, so itu adalah kedudukan acik. Okay, next, Alung berada di 2 petak ke timur dan 3 petak ke utara. Okey, ni timur utara ni adalah menggunakan yang cikgu tanda warna biru ni. Okey, yang ini kita panggil sebagai arah mata angin. Arah mata angin ni kalau utara menunjukkan ke atas, selatan menunjukkan ke bawah, timur menunjukkan ke kanan dan barat menunjukkan ke kiri. Okey, jadi kalau kita tengok Alung berada di 2 petak ke timur. Cikgu guna warna apa? Warna kuning lah. Okay. Alung 2 petak ke timur. 1 petak ke timur, 2 petak ke timur dan 3 petak ke utara. 1 petak ke utara, 2 petak ke utara, 3 petak ke utara. So ini Alung. Okay, jadi kedudukan Alung adalah 2 petak ke timur dan 3 petak ke utara dari pondok. Okey, di manakah Uda berada? Uda berada di 1 petak, 2 petak, 3 petak, 4 petak ke timur dan 2 petak ke utara dari pondok. Okey. So itu adalah asas dalam tajuk kedudukan. Okey, kamu kena tahu lajur, baris dan juga titik rujukan. Lajur tu dia secara menegak dan baris secara melintang. Okay, kita pergi ke muka surat seterusnya, iaitu muka surat 98. Okay, gambar kedudukan murid semasa ujian. Okay, kita tengok dulu dialog yang dicakap oleh murid perempuan ni. Murid lelaki, silap. Okay, A hingga E berada di paksi mengufuk. Okay, paksi mengufuk tu yang mana? Ini A sampai E. Ini paksi mengufuk. 1 hingga 5 berada di paksi mencancang. Paksi
mencancang ini. Okey, macam cikgu cakap tadi, untuk kedudukan kita perlu baca dia punya lajur dulu, baru kita akan baca baris. Okey, contoh, siapakah duduk di A3? A adalah lajur. A. Ini adalah lajur. Lajur A. Lajur A 3, baris 3. Sini baris 3. So A3 tu siapa yang duduk ke A3? Adalah Jas. Okey, seterusnya ketua darjah duduk di D4. Okey, ini D, ini 4. Okey, so lajur D baris 4, siapakah ketua darjah? Ketua darjah ialah Tan. Okey, murid yang berada di C5 ialah seorang pengawas. Okey, C, ini C 5 ini. Okey, so siapakah pengawas tu? Pengawas itu adalah Kenneth. Okey, siapakah di A2, B1 dan E3? Itu kamu boleh cuba sendiri. Okey, baca dekat sini. Ini adalah nota yang penting yang kamu perlu beri perhatian. Itu kedudukan objek ditulis dengan paksi mengufuk dahulu, diikuti paksi mencancang. Okey, paksi mengufuk tadi cikgu cakap, paksi mengufuk adalah lajur dan paksi mencancang adalah baris. Okey, ini paksi mengufuk lajur dan ini paksi mencancang adalah baris. Okey, jadi kita akan sebut untuk kedudukan, kita kena sebut paksi mengufuk terlebih dahulu, diikuti dengan paksi mencancang. Okey, kita tengok lagi muka surat seterusnya, muka surat 99. Okey, gambar kedudukan permainan di sebuah pesta. Kita baca apa yang murid lelaki ni cakap. Paksi mengufuk ialah lajur. Okey, paksi mencancang ialah baris. Kenapa paksi mengufuk ialah lajur? Sebab paksi mengufuk ni, contoh paksi mengufuk yang A, kita akan baca macam ni. Kita akan baca dia secara lajur. Okey, macam tu. Jadi sebab itulah kita cakap paksi mengufuk ialah lajur. Paksi mencancang ialah baris. Sebab kita baca macam ni. Paksi mencancang itu 1, 2, 3, 4 kita baca sebagai baris macam ni. Okey, jadi berdasarkan tu dah balik. Itu yang kamu perlu tahu. Okey, jadi untuk baca kedudukan kita perlu baca paksi mengufuk terlebih dahulu, iaitu lajur. Ataupun dalam gambar ni dia adalah huruf A, B, C, D, E. Okey, apakah permainan yang sama lajur dengan rumah hantu? Mana lajur rumah hantu? Okey, ini rumah hantu. Jadi lajur dia adalah yang ini. Jadi apakah permainan dia yang sama dengan rumah hantu? Adalah kereta api. Okay. B, apakah permainan yang berada di baris 4? Baris 4. Okey, so ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Okey, baris 4, apa permainan yang ada sepanjang baris ni? Adalah cawan pusing dan kereta langgar. Okey, lengkapkan jadual di bawah. Lengkapkan jadual kedudukan permainan di bawah. Okey, ini kamu boleh cuba sendiri. Okey, E2 kita tengok. E2 roda gergasi. A4. Okey, cawan pusing. C3 ini C nombor 1, 2, 3. Okay, ini C3 rumah hantu dan B1 so dia adalah pancing itik. Okey, so kita buka muka surat seterusnya 101. Untuk tentukan kedudukan pun sama macam tadi, kita perlu baca lajur dahulu diikuti dengan baris. Okey, kita tengok yang lelaki ni cakap, murid lelaki ni cakap stesen tikam guli berada di lajur D. Lajur D dan baris 4. Baris 4 tikam guli.
Jadi kedudukannya di D4. Nyatakan stesen gasing di E5. Ini E, ini 5. E5. Stesen Ballington di B2. B2. So B2. Stesen Tating Lawi Ayam di mana? Tating Lawi Ayam di sini. Okey, so kita nak sebut kedudukan dia, kita kena sebut lajur dulu. Jadi apa lajur dia? A dan baris dia adalah 1. Jadi di A1. Antara stesen Congkak, Ketinting dan Batu Seremban, stesen manakah yang paling dekat dengan stesen Tikam Guli? Mana stesen Tikam Guli? Ini stesen Tikam Guli. Padam sebab ada keliru banyak kan. Padam. Okey. Antara stesen Congkak, Ketinting dan Batu Seremban, stesen mana yang paling dekat dengan stesen Tikam Guli? Okey, ini stesen Tikam Guli. Yang mana yang paling dekat antara Congkak, ini Congkak, Ketinting, mana Ketinting, ini Ketinting, dan Batu Seremban. Okey, yang mana yang paling dekat? So, dekat sini kita tengok Tikam Guli ni menjadi titik rujukan. Okey, jadi yang mana paling dekat adalah Congkak. Macam tu. Okey, jadi itu saja untuk hari ni, tajuk kedudukan. Okey, cikgu nak kamu buat latihan dekat buku aktiviti untuk keseluruhan tajuk kedudukan ni, itu dari muka surat 139 sampailah muka surat 144. Okey, nanti kita akan bincang di sekolah. Okey, Assalamualaikum.